Antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, aspek keselamatan siber terus diperkasa, sokong sistem penyampaian perkhidmatan awam berkualiti. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Baik Zahira, kerajaan negeri komited memperkasa aspek keselamatan cyber bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan agar lebih berkualiti, selamat dan mengutamakan keperluan pengguna. Ke arah itu, pelbagai program dilaksana melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN dan Sabarnet Sdn Bhd. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif berkata usaha yang diambil membuktikan kesungguhan kerajaan terhadap jaminan keselamatan cyber. Beliau berucap dalam Majlis Perasmian BIMP Yaga Cyber Security Summit 2023 BECS 2023 bertemakan AI in Cyber Security, Harnessing the Power Navigating the Race di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Sementara itu, bercakap kepada media, Datuk Muhammad Arifin menggesa semua pihak agar menggembleng tenaga sebagai pembangun dan pengguna cyber yang bertanggungjawab. Katanya persiapan diri penting bagi menguasai cabaran serta risiko kecerdasan buatan terhadap keselamatan cyber. Kita akan perluaskan lagi program ini kerana ia sangat bermanfaat. Khususnya sekarang kita sudah melangkah ke AI yang sangat mencabar dan memerlukan kemahiran, bukan saja kemahiran tapi kekuatan benteng dari sudut nilai kita. Persidangan 2 hari yang bermula hari ini disertai 200 peserta terdiri ketua-ketua pegawai digital, pegawai keselamatan ICT, jemputan dari rantau BIMP Yaga dan orang awam serta menampilkan 12 orang penceramah. Kerajaan akan mengekalkan 64% daripada keluasan negeri ini sebagai litupan hutan meliputi kawasan seluas 3.84 juta hektar. Ia merangkumi 52% keluasan negeri yang diwartakan sebagai kawasan hutan simpan dan perlindungan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata langkah itu sejajar Dasar Hutan Sabah 2018. Beliau menjelaskan setakat ini sekurang-kurangnya 1.9 juta hektar telah diwartakan, manakala baki seluas kira-kira 300,000 hektar lagi akan dikenal pasti dan diwartakan dalam tempoh 3 tahun lagi. Kawasan lindungan penuh juga akan diperluas kepada 30% kawasan daratan negeri menjelang 2025 seperti digariskan dalam Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Datuk Abidin berkata demikian selepas merasmikan forum berkepentingan landscape hutan hujan Danum, Maliau, Imbak, Damai di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Bercakap kepada pemberita, Datuk Abidin mengalu-alukan penganjuran forum ini yang menghimpunkan pihak berkepentingan dalam pengurusan hutan. Forum yang diadakan pada kali ini sebenarnya penting untuk memastikan apa juga yang ada di dalam Damai ini, itu kawasan ini dapat dipelihara dan juga memelihara bukan sahaja dari segi fauna dan flora tetapi juga mamalia. Forum anjuran bersama kumpulan Yayasan Sabah, Sabah Environmental Trust, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Hidupan Liar Negeri merupakan salah satu inisiatif di bawah memorandum persepahaman yang ditandatangani pada 23 Ogos tahun lalu. Dihadiri 200 peserta, forum bertujuan mewujudkan kesedaran awam mengenai landscape hutan damai bagi membantu masyarakat memahami kepentingan habitat semula jadi dan memperkasa komuniti untuk wujud bersama secara mampan dengan persekitaran semula jadi. Kegusaran penghuni Taman Putra Pogun Penampang yang sering berhadapan masalah banjir kilat ketika hujan lebat berterusan sejak 2 tahun lalu dijangka selesai tidak lama lagi. Ia susulan tindakan pantas Majlis Daerah Penampang MDPG memohon pembaikan jalan yang didapati menjadi punca utama masalah tersebut.
Setiausaha politik kepada Ahli Parlimen Penampang Karl Mosom berkata, berdasarkan taklimat pegawai MDPG, permohonan perbaikan jalan di kawasan perumahan ini kini dalam proses mendapatkan kelulusan. Kawasan jalan ini perlu dibaiki kerana masalah banjir kilat didapati berpunca daripada mendapan yang menyebabkan air parit melimpah dan membanjiri kawasan jalan utama. Beliau memberitahu RTM selepas mewakili Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict meninjau kawasan sering dilanda banjir kilat ini. Karl berharap permohonan pembaikan jalan tersebut mendapat kelulusan segera agar kerja-kerja membaiki jalan dapat dimulakan selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Wakil penduduk yang ditemui melahirkan rasa gembira dengan tindakan pantas wakil rakyat dan MDPG untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebelum ini, tiada masalah yang kami hadapi itu. Air semua okey. Jalan semua okey, tidak pernah banjir. Tapi selepas kami tinggal di sini lebih kurang 3 tahun, 2 tahun, problem macam timbul. Kami punya sewerage punya pipe patah, sebab itu mendapan tanah lah. Taman Putra Pogun menempatkan 141 buah rumah. Penerima bantuan sumbangan tunai Rahmah STR di Sabah tidak ketinggalan mendapatkan bayaran masing-masing. Disandarkan para penerima mula beratur di institusi perbankan terlibat untuk mengeluarkan bantuan menerusi mesin pengeluaran wang automatik seawal 9 pagi tadi. Tinjauan RTM mendapati terdapat juga penerima STR fasa 4 ini yang berurusan di kaunter bank. Penerima yang ditemui menyifatkan pemberian bantuan STR sebagai usaha murni kerajaan memastikan kebajikan golongan kurang berkemampuan terus dibela. Semoga bantuan kerajaan sebegini dapat diteruskan untuk akan datang supaya setiap rakyat dapat merasai dan dapat mengurangi beban setiap isi rumah. Sekarang rakyat mengeluh dengan harga bahan mentah meningkat. Jadi STR yang dibagi kerajaan pada ketika ini ada meringankan beban. Kami berterima kasih, tapi harapan kami STR ini akan diteruskan dan ditambahkan lagi. Kerajaan Madani sekarang saya memang beri sokongan penuh lah. Kebaikannya memang banyak sebab macam kita ini B40 kan, banyak keperluan membeli asas-asas rumah apa semualah. Sejumlah 1.2 bilion ringgit bantuan STR fasa 4 disalurkan kepada 5.5 juta penerima di seluruh negara secara berperingkat bermula hari ini. Ia merupakan bayaran terakhir bagi tahun 2023. Seramai 222 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah sepada hari kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dalam istiadat pengurniaan sesi keempat yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu pagi tadi. Pengerusi Sabah Air Aviation Sdn Bhd Kenny Chua antara 6 penerima darjah kebesaran kedua tertinggi Sabah, Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Seramai 21 penerima pula dianugerahkan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, antaranya Timbalan Setiausaha Tetap Pembangunan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Walter Joseph Kenson. Manakala 53 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 57 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK dan 62 penerima Bintang Kinabalu BK termasuk Jurupoto Jabatan Penerangan Sabah Johnny George Kimlon. Sementara itu, seramai 23 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Jabatan Bantuan Guaman JBG Sabah menyediakan klinik guaman Malaysia kepada warga negara kurang berkemampuan untuk mendapatkan hikmat nasihat dan guaman. Antara perkhidmatan guaman yang disediakan termasuk kes perceraian, sivil dan kes jenayah. Fungsi utama bantuan guaman adalah memberi hikmat guaman kepada warga negara Malaysia yang kurang berkemampuan, di mana dalam pendapatan tidak lebih daripada 50,000 setahun. Herlina memberitahu RTM selepas menjadi tetamu rancangan kami bah ini di studio RTM Kota Kinabalu.
Setakat Oktober lalu, Jabatan Bantuan Guaman Sabah telah mewakili 580 kes syariah di negeri ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Suaran. Malaysia masih menunggu cadangan kapal oleh Filipina untuk laluan baharu Kudat Palawan di bawah Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area BIMP EAGA. Kapal berkenaan perlu mematuhi spesifikasi keselamatan yang telah ditetapkan Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Kita tak ada masalah untuk memberikan fasilitasi. Tetapi dia mesti ada syarat keselamatan yang mesti dipatuhi. Kerana bagi kita yang paling penting pertimbangannya ialah dari segi keselamatan penumpang dan keselamatan feri. Dan kita sebagai sebuah negara yang merupakan ahli majlis di IMO ataupun International Maritime Organization, segala peraturan ataupun konvensyen antarabangsa terutamanya yang melibatkan keselamatan di laut mesti kita patuhi. Dan apa yang telah kita minta kepada pihak syarikat feri tersebut untuk memberikan maklumat kepada kita, iaitu yang pertamanya keperluan persejiran kapal mengikut standard antarabangsa. Jelasnya terminal feri di Kudat telah bersedia menjadi terminal feri antarabangsa yang dilengkapi dengan kompleks custom, immigration, kuarantin dan keselamatan CIQS.